مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhilhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Suratul Nisa ayat 175 yang bermaksud, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, nescaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yakni syurga dan limpahan kurnianya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 175. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, semoga kita sentiasa dalam rahmat, keberkatan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sentiasa kita memuji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat, memberikan nikmat kepada kita dari dulu hingga kini. Kita masih merasai nikmat-nikmat daripada Allah disebabkan oleh rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Sebut tentang rahmat ini, sahabat sekalian. Apa maksud rahmat? Rahmat tu apa dia? Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan makhluknya terutama manusia sentiasa mengharap rahmat daripada Allah. Rahmat tu apa dia? Rahmat itu ialah kasih sayang Allah kepada hambanya, limpahan nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan yang datang daripadanya, akal yang dikurniakan olehnya. Itu antara rahmat. Dan petunjuk yang diberi, iaitu hidayah, di samping nikmat-nikmat Islam, nikmat-nikmat iman, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Itu semua merupakan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini, tuan-tuan, ada 100 bahagian. Allah turunkan satu bahagian di dunia, Allah simpan 99 bahagian rahmatnya untuk diberikan kepada hambanya di akhirat. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa'amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fabihi yatarhamul khulqu hatta innal farasa la tarfa'u hafiraha an walidaha
wasyata an tusibahu atau kama qala. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah telah menjadikan rahmat dalam 100 bahagian. Maka ditahan padanya 99 dan diturunkan di bumi ini satu bahagian. Maka dengan satu bahagian itu masing-masing makhluk berkasih sayang sehingga kuda mengangkat kakinya kerana bimbang terpijak anaknya. Nabi sebut dalam hadis ni, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah ada 100 rahmat, 100 berbahagian rahmat. Dan Allah Ta'ala tahan, fa'amsaka indahu 99 juz'an. Allah tahan di sisi Allah itu 99 bahagian. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah turun satu saja di dunia. Satu rahmat saja Allah turun di bumi ini. Maka dengan satu rahmat itu masing-masing makhluk hidup berkasih sayang hinggakan kuda angkat sebelah kaki takut terpijak anaknya yang sedang menyusu. Begitu sekali rahmat Allah Ta'ala. Jadi daripada 100 bahagian rahmat Allah itu, Allah turunkan satu bahagian saja. Dengan satu bahagian semua dapat. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat, orang baik pun dapat, orang jahat pun dapat. Kerana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu nikmat-nikmat yang dalam bentuk dunia. Semua Allah bagi. Rahmat yang Allah tahan 99 bahagian itu untuk diberi kepada siapa tuan-tuan? Yang ke-19 Allah turun satu tu semua. Sampai makhluk binatang pun reti sayang anak. Kucing ini kalau didengar anak dia duk bunyi miau tu, jatuh dalam longkang, dia duduk di atas tu, terjun pergi ambil anak dia. Kenapa? Rahmat Allah Ta'ala. Ibu kucing reti nak sayang anak dia. Itu sebab dengan sifat rahmat. Bahkan limpahan-limpahan nikmat-nikmat Allah dalam dunia terlalu banyak. Cumanya Allah sediakan satu rahmat dan Allah simpan 99 rahmat tu. Siapakah orang yang akan mendapat 99 bahagian rahmat Allah di akhirat, di syurga? Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan tempatnya itu di akhirat. Di padang mahsyar kita akan dapat rahmat Allah. Dalam syurga kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar apa dia antara contoh-contoh rahmat Allah Ta'ala, bahagian-bahagian rahmat Allah di akhirat. Di padang mahsyar antaranya diberatkan timbangan amal kita. Allah memberatkan timbangan amal kebaikan, amal soleh itu rahmat. Kenapa? Kadang-kadang dibandingkan dengan dosa yang hamba lakukan, berbanding dengan amal soleh, dosa lebih banyak. Tapi dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya, lalu memberatkan timbangan pula. Timbangan amalan yang soleh. Diampunkan dosa oleh Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserahkan catatan amalan seorang hamba di sebelah tangan kanannya di hari kiamat, itu adalah rahmat. Besar rahmat. Masing-masing duduk tunggu apa yang Allah akan buat padaku. Duduk tunggu. Duduk bertekuk lutut menanti keputusan Allah Ta'ala. Cuma masa tu masing-masing mengharap rahmat daripada Allah, kebaikan-kebaikan Allah, supaya diselamatkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diserah catatan amalan di sebelah kiri, bahkan diserah pula di sebelah belakang. Serah catatan di sebelah kiri, terima pula ke belakang. Allah nak hinakan. Kalau tak dapat pun sebelah kanan, dapat sebelah kiri, depan boleh gagah lagi. Kita naklah catatan amalan kita diserahkan oleh Allah di tangan kanan kita. Alhamdulillah. Ada orang, itu maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan di atas titian sirat.
Kan? Untuk melintasi syurga Allah Ta'ala, merintangi neraka nak masuk syurga. Nak lintas tu atas jambatan titian sirat itu, maka dengan rahmat Allah selamat melepasi titian as-sirat. Diberi syafaat. Untung juga bila seseorang hamba Allah ketika dia tidak mendapat apa-apa daripada Allah, tiba-tiba ada orang yang memberi syafaat, menolong dia. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah izinkan. Ada orang tuan-tuan yang Allah tak izinkan Nabi bagi syafaat. Semua biiznillah, dengan izin daripada Allah. Nabi pun sebut, kalau boleh aku nak selamatkan umatku semuanya supaya masuk dalam syurga. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Semua rahmat tuan-tuan. Di padang mahsyar. Dihindarkan daripada api neraka itu rahmat. Tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu rahmat. Dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dalam rahmat Allah dalam syurga pula antaranya dapat masuk dalam syurga itu adalah rahmat Allah dan kekal abadi. Syurga tempat yang kekal abadi, penuh nikmat dan nikmat yang tidak pernah terlintas di hati. Tak usah duk bayanglah syurga tu macam mana, tak serupa. Macam orang pertama kali dia nak pergi Mekah, nak pergi haji ke nak pergi umrah. Walaupun dia kursus haji kat sini, buat cara-cara rukun haji, nak tawaf, sa'i, apa semua tu nak melontar, dia buat. Dia bayangkan Mekah tu macam mana. Dia pergi tu tak sama. Kita pergi tak sama. Nak terlintas kita lagu ni, tapi bila kita pergi nampak macam lain. Apatah lagi terlintas untuk mengingati ataupun melihat syurga Allah, keindahan syurga, kenikmatan di syurga, kelazatan di syurga. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Nak bayang dengan mata tak boleh, nak bayang dalam hati pun tak boleh. Tak terbayang. Kenapa? Nikmat yang Allah beri dalam syurga itu tidak pernah ada dalam dunia yang fana ini. Bahkan ada pula dua buah sungai, sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak pun ada. Berbagai-bagai sungai yang dalam dunia mana ada. Disediakan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan di dunia. Diberi pula rumah yang berupa mahligai-mahligai yang diperbuat daripada emas, perak, intan, berlian. Tu. Bukan rumah macam kita, tak ada tuan-tuan simen, tar, tanah ni tak ada. Kita ni manusia ni asal daripada tanah. Tempat kembali kita tanah. Kita duduk pun dalam dunia ni, rumah kita daripada tanah. Pakaian kita asal daripada tanah. Minuman kita, makanan kita asal daripada tanah. Baru kita bila kita makan, kita buang qada hajat tu, semua qada hajat tu masuk dalam tanah. Dan layaklah bila kita mati pun disimpan dan dikebumikan dalam tanah, dalam bumi. Cuma dalam syurga besok, rumah lain. Makanan kita tak serupa. Walaupun ada, tapi nikmat dia tak sama dengan apa yang kita nikmati di dunia. Beza tuan-tuan. Diberi pula bidadari-bidadari yang cantik. Bahkan ada seorang yang boleh berkahwin dengan 70 orang bidadari. Paling tidak kita mendapat 2 orang. Disediakan oleh Allah untuk orang beriman, beramal soleh dan melakukan kebaikan. Diberi pula kenderaan seperti buraq. Dan paling agung ialah nikmat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa perumpamaan. Itu nikmat yang besar. Rahmat Allah di dunia tak dapat. Walaupun di dunia mata kasar kita tidak dapat melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Dan kita beriman dengan Allah bahawa Allah itu maha berkuasa, maha agung, maha mulia. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata kasar. Maka orang yang walaupun dia tidak dapat melihat Allah di dunia, dia yakin adanya Allah, Tuhan yang maha mencipta. Maka ketika dia masuk dalam syurga, dia diberi peluang untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah
nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita. Maknanya 99 bahagian tu semua ada dalam syurga. Rahmat-rahmat. Di dunia ni satu je. Itu pun dengan satu rahmat ni masing-masing makhluk berkasih sayang. Sehingga binatang reti nak jaga anak dia. Tahu sayang anak dia. Anak dia lapar nak bagi susu. Burung tuan-tuan yang duduk di bukit, yang bersarang atas pokok atas bukit. Dia buat sarang atas bukit, di atas pokok, di bukit dan di gunung. Makanan dia tu dia boleh terbang turun mai ke bawah. Dia turun mai ke bawah tadi, dia cari makanan. Dia dapat makan dan dia makan makanan dalam masa yang sama, dia boleh bawa pula makanan tadi tuju balik ke sarang dia. Jumpa tu sarang. Kita kadang-kadang ada location pun cari tak jumpa. Burung tu dengan jutaan ribuan pohon-pohon yang ada atas bukit atas gunung. Dia tahu mana pokok yang dia buat sarang, tahu mana anak dia tempat dia menetas dan anaknya ada di sarang tersebut. Dia mampu bawa balik makanan sampai ke anak-anak dalam sarang. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Dia boleh cari berkilo-kilometer untuk dapatkan makanan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dia makan kenyang, dia bawa pula sampai ke anak dia. Cari jumpa. Tak ada location pun. Itu nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk dia. Apatah lagi kita manusia tuan-tuan, banyak sangat. Jadi Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat, diturunkan ke bumi hanya satu rahmat untuk penduduk dunia, maka mencukupi sehingga habis ajal mereka, dan Allah akan mencabut itu rahmat yang satu pada hari kiamat untuk digenapkan pada yang 99 untuk diberikan kepada para wali dan orang-orang yang taat kepadanya. Digenapkan balik, akan diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga, hidupnya membuat kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan. Orang ni yang layak untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih lagi di akhirat. Nabi SAW telah menerangkan kepada kaum mukminin rahmat Allah supaya mereka bersyukur kepada yang telah memuliakan mereka dengan rahmatnya dan rahmat amal soleh. Sebab siapa yang mengharap rahmat Allah harus beramal mengikut petunjuknya untuk mencapai rahmat daripadanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang bermaksud sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam ayat surah Al-A'raf ayat 56, Allah sebut inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, hampir kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, orang yang berbuat baik. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan dalam kehidupannya. Bahkan Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maka siapa yang mengharap mendapat rahmat dan bertemu kepada Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh. Beriman, beramal soleh, melakukan kebaikan. Ini adalah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tak merasakah kita mendapat rahmat Allah? Siapa yang tak rasa dia mendapat rahmat daripada Allah? Cuma kadang-kadang nikmat yang Allah bagi itu sikit ataupun banyak. Kadang-kadang Allah uji. Bila Allah memberikan rahmat dan nikmat-nikmatnya, tujuannya supaya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur. Dan bila Allah uji kita ni, tujuannya supaya kita bersabar. Jadi dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak, adakah manusia hari ini
dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak, bahkan orang-orang kafir nikmat yang mencurah-curah. Orang yang tidak beriman kepada Allah taala, Allah beri bahkan lebih banyak daripada orang-orang mukmin, orang muslim, tuan. Jadi syukur nikmat Allah ni, syukur ni ada 3. Mensyukuri nikmat Allah. Kita memang nikmat usia kita, nikmat kesihatan kita, nikmat boleh bernafas. Sehari semalam kita pun tak kira berapa kali kita keluarkan udara dan sedut udara. Sehari semalam berapa kali, tuan-tuan. Ada orang buat kajian yang mengatakan kita ni duk keluar masuk suara ni sehari semalam 24,000 kali. Nafas kita naik turun tu. Ada yang sampai kata 24,000 kali. Itu nikmat Allah Ta'ala. Tiba-tiba dengan segera duduk, tak ada angin, tak ada apa, dengar berita meninggal dunia. Daripada umur sehari sampai umur 66 tahun, nafas tak berhenti. Kalau sehari semalam 24,000 kali, 66 tahun. Allah masih kekalkan sampai hari ini, hidup sampai hari ini. Sakit macam-macam. Sampai doktor kata, kalau you tak makan ubat, riwayat hidup ni mungkin pendek. Berarti ubat ni, adakah ubat ni boleh menyembuhkan penyakit? Dia kata ubat tak boleh sembuh penyakit. Dengan penyakit you ni, ubat ni dapat bertahan. Nak bagi you hidup boleh tahan 2-3 tahun lagi, kena makan ubat. You tak makan ubat, mungkin tak lama. Kalau kencing manis tu, dia merebak sikit demi sikit, dah potong. Dulu mana ada insulin. Zaman arwah mak saya, tok saya tu, bila kencing manis, bukan ada insulin, ubat. Hidup minum juga hak manis, makan juga tak jaga. Akan dia merebak sikit-sikit. Kena potong, kemudian potong 3 jari, kemudian potong sampai 1 kaki, kemudian potong pula sampai ke lutut, tak dan sampai ke pinggang. Meninggal. Ada insulin ni boleh bertahan sikit. Tapi usaha cari buat insulin. Maknanya hidup mati kita ni bergantung kepada Allah, bukan pada ubat. Kadang-kadang tak berubat pun tetapi akhirnya dapat. Itu antara orang sakit ni disuruh jumpa orang miskin. Nak sembuh penyakit. Ada hadis sebut, nak sembuh penyakit, pergi jumpa orang miskin. Apa tujuan jumpa orang miskin? Supaya sedekah dekat dia ke, bantu dia ke, sumbang dekat dia, minta tolong doakan bagi saya sembuh. Nak kena corona bypass. Ada seorang tu, tuan-tuan. Masa itulah jumlah nak kena operate jantung tu, corona bypass nak bubuh, nak sambung tiup. Jumlah 65,000. Benda. Mana ada duit? Maka dia jumpa orang-orang miskin yang beriman kepada Allah. Dia bagi dah 50 ke 100 ke. Dia minta supaya doakan supaya Allah memberi kesembuhan. Dengan takdir Allah, ketika dia lepas berapa lama dia pergi cek balik, doktor mengesahkan bahawa jantung dia dah elok balik dah. Itu kalau kehendak Allah Taala. Illa masya Allah. Dengan kehendak Allah. Kita pun kadang-kadang makan ubat macam-macam. Ubat ni ubat macam-macam ubat. Nana lega lagu tu. Orang tanya, makan ubat apa? Tak tahu ubat apa tau. Yang boleh lega ni makan ubat apa? Tak tahu kalau ubat apa. Hak ni makan hak ni, orang kata daun ni aku makan daun ni. Orang tahu ubat ni aku makan ubat ni. Tak tahu, tiba-tiba lega lagu tu. Lega tu kerana Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Baik sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turunnya ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmat aku meliputi segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 157. Wa rahmati wasi'at kulli syai'in fasa'aktubu halil ladzina yattaquna wa yu'minuz zakata
walladzina hum biayatina yu'minun. Al-A'raf ayat 156. Yang bermaksud rahmat aku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Bila ayat ni turun, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, iblis mengintai-ngintai, menampak-nampakkan diri dia sambil berkata, aku termasuk dari sesuatu. Sebab Allah kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis kata, aku ni termasuk dalam sesuatu, maka aku ni layaklah mendapat rahmat daripada Allah. Demikian pula kaum-kaum Yahudi dan Nasara. Kemudian Allah turut lanjutkan ayat yang selepas dari itu, berbunyi, fasa'tubuha lilladzina yattaquna wa yu'minuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Iaitulah aku menetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Bila turun ayat ni, iblis pun putus asa. Tadi dia kata Allah sebut rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka bila dia kata aku termasuk dalam sesuatu, maksud lanjutan ayat itu berbunyi, maka aku tetapkan rahmatku pada orang-orang yang bertakwa dan sentiasa menjaga diri. Iblis pun patah harapan dia untuk mendapat rahmat. Tetapi orang-orang Yahudi Nasara berasa tidak syirik dan sudah mengeluarkan zakat dan percaya kepada kitab Allah. Allah tak turunkan lagi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Lanjutan daripada ayat 157, iaitu orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Bila turun ayat ni, orang-orang Nasara dan Yahudi pun berputus asa daripada Allah kerana mereka tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ayat ini, kaum Yahudi Nasara pun berputus asa daripada rahmat, sehinggalah rahmat Allah hanya bagi tiap orang-orang mukmin yang tetap memuji syukur kepada Allah atas kurniaan nikmat iman yang diberikan oleh kepadanya, di samping mengharap semoga segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dapat rahmat ni orang beriman, orang Islam, orang beriman, orang yang taat. Maka masuklah kita. Siapa yang ingin mendapat rahmat Allah, masuklah dia dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang melakukan amal soleh, yang hidup berbuat kebaikan, bukan buat dosa, bukan buat jahat. Jadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Waktu kita sebutlah dalam masalah bab tauhid, bab iman kepada Allah. Beriman kepada Allah bermaksud yang pertamanya mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, kenal Allah tu kenal perintah Allah, sama ada perintah wajib atau perintah yang dilarang, yang disuruh dan yang diharamkan. Yang ketiganya taat, kenal Allah, kenal perintah Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Yang keempatnya, berasa gerun kepada Allah, berasa takut kepada Allah, berasa malu dengan Allah. Yang kelimanya, kenal Allah itu ialah cinta Allah, kasih Allah, sayang Allah, rindu Allah Ta'ala. Yang kita bertauhid, dalam maksud beriman kepada dalam bab tauhid ini, iman ini kena sampai pada 5 peringkat. Bukan saja mengakui saja, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, tapi kamu tak buat perintah Allah. Kamu tak kenal perintah yang Allah suruh, yang Allah wajib, dan perintah yang Allah larang, yang Allah haramkan. Bahkan kamu tidak menunaikan hak-hak Allah.
tidak melaksanakan, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, dan kamu tidak takut, tidak gerun, tidak malu kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak langsung ada di hati kamu perasaan cinta Allah, sayang Allah, kasih Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah. Siapa yang ada 5 perkara ni tuan-tuan, tanda dia orang yang beriman kepada Allah, maka selepas daripada itu dia akan melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan dengan patuh yang sebenar, tunduk yang sebenar, taat yang sebenar. Bukan main-main. Yang hak baik pun buat, yang jahat pun buat, dosa pun buat, pahala pun buat. Itu main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab tu Allah nak pilih orang yang Allah nak beri rahmat. Baik sahabat rahmati Allah Ta'ala sekalian, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dalam doanya berkata, Ya Allah, Engkau telah menurunkan satu rahmat dan memuliakan kami dengan rahmat beragama Islam. Apabila melengkapkan rahmat yang merata, bagaimana kami tidak akan mengharap pengampunan-Mu? Juga dia berdoa, Ya Allah, jika Engkau sediakan pahala-Mu untuk orang-orang yang taat dan rahmat-Mu bagi orang-orang yang berdosa, maka bila aku tidak termasuk orang yang taat untuk mendapat pahala-Mu, maka aku tetap mengharap rahmat-Mu sebagai seorang yang berdosa. Yang pertama, khauf. Sifat yang perlu ada kepada orang beriman itu ialah al-khauf war-raja'. Al-khauf bermaksud takut kepada Allah Ta'ala. Ar-raja' bermakna mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf dan raja' adalah menjadi pegangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat khauf dan raja' dalam beramal ini, dalam melakukan amal soleh tuan-tuan, mengharap diterima amalan oleh Allah itu lebih baik daripada takut amalan tidak diterima. Khauf dengan raja'. Raja' maksudnya mengharap amalan diterima oleh Allah lebih baik daripada takut amalan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini dalam bab amalan tuan-tuan. Antara khauf dengan raja' tadi, dalam bab beramal, dalam bab amal soleh, mengharap amalan diterima itu lebih baik daripada takut amalan tidak diterima. Kalau kita buat amalan, kita berasa takut amalan kita Allah tak terima, lama-lama dia tak akan buat. Ni aku semayang, ni aku takut Tuhan tak terima kat semayang aku. Takut. Tapi bila mengharap amalan diterima itu, dia akan terus buat amalan. Sebab apa? Dia ada harapan. Dia buat amalan, dia mengharap Allah terima. Dia buat amal soleh, dia mengharap amalan diterima oleh Allah. Itu lebih baik daripada takut amalan tak diterima yang akhirnya menyebabkan dia terhenti, tidak melakukan amalan. Itu dalam bab amalan. Dalam bab dosa ni pula, takut tidak diampunkan dosa oleh Allah lebih baik daripada mengharap keampunan Allah Ta'ala dari dosa yang dilakukan. Dalam bab dosa, takut Allah tak ampun dosa itu lebih baik. Bila takut Allah tak ampun dosa, dia akan tinggalkan dosa ataupun mengurangkan dosa sebab dia takut Allah tak ampun dosa dia. Berbanding orang yang mengharap Allah ampunkan dosa dia, dia akan terus buat dosa. Dia akan terus buat dosa sebab dia harap Allah akan ampun dosa dia. Itu dua yang berbeza. Dan doa Yahya bin Mu'az tadi, dia kata apa? Ya Allah, jika Engkau sediakan pahala-Mu untuk orang-orang yang taat dan rahmat-Mu bagi orang-orang yang berdosa, maka bila aku tidak termasuk orang yang taat untuk mendapat pahala-Mu, maka aku tetap mengharapkan rahmat-Mu sebagai seorang yang berdosa kepadamu. Itu bagus ya? Buat amalan bimbang, pahala tak dapat. Sedangkan orang yang buat amal mesti dapat pahala. Siapa juga yang buat amal soleh mesti disediakan pahala. Bahkan pahala ni segera. Dosa lambat sikit. Itu rahmat Allah. Kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dicatat pahala oleh malaikat rakib yang mencatat. Tak tangguh nak esok barulah aku tulis. Kita buat kerja hari ni, sebulan baru dapat gaji.
Kalau adab dalam Islam, kan upah kena dibagi sebelum peluh tu kering. Dia buat kerja pagi ni, petang dia habis kerja, waktu dia buat kerja, ulun buat kerja dengan majikan, peluh dia keluar banyak. Maka setelah pukul 5 petang dia berhenti kerja, sebelum peluh dia kering, kena bayar lah. Ikut-ikut adab dalam Islam lah. Bila ni kita sistem dan gaji bulanan, baru dapatkan sebulan sekali baru dapat, tak apa lah. Dulu zaman saya dulu 15 hari sekali dapat gaji dah, setengah bulan dapat lah. Gaji kami dulu ni lah, waktu muda-muda kerja ni, sebulan tu dapat 2 kali gaji. 15 bulan sekali dapat, kemudian 30 bulan sekali dapat. Dah lah, dia bagi direct sebulan, baru dia bagi gaji. Macam kita makan lah ni, gerai-gerai makan, kita ambil duk buat apa, kita order nak makan apa. Kau nak makan apa, order sekali dia buat sekali sampai kat kita. Kita makan dulu, bayar kemudian. Ikut dalam Islam, bayar dulu sebelum makan. Betul dah hak gerai, hak tulis tu. Bayar dulu sebelum makan, dia tulis atas. Patutnya lagu tu. Ambil lah, okey, pada kira-kira okey RM15, 9 kupang. Kita pun banyak-banyak, baru duduk atas meja baru makan. Tapi kebanyakan gerai ni bagus kan? Order, duduk, sekali dia main, kita makan, lepas makan banyak. Bila gerai tu penuh, tuan-tuan. Ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Satu keluarga main makan. Gerai tu penuh orang. Dan Turki tu pula, jenis kira-kira tak. Dia kira 2 bil. Satu dia beli kat hak orang makan, satu lagi dia simpan. Dia tulis meja 2, meja 3. Habis makan tu, tiba-tiba orang yang duduk meja 3 tu baliklah. Sedangkan bil dia masih ada. Artinya dia tak main banyak. Dia tak main tak. Kami duduk meja 3 tu kan. Dicek balik. Okey, meja 3 belum banyak lagi. Tiba-tiba orang yang belum banyak tu sudah makan sampai satu family keluar. Apa hukumnya? Itu masalah bila makan dulu banyak kemudian. Dah jenis tak kira dosa apa lah, jadi perut kenyang. Tak ambil berat tentang agama ni. Pahala ni tuan-tuan, setelah kita buat satu amalan, terus dapat pahala. Tak tangguh esok lusa. Dosa ni kata riwayat mengatakan bahawa jika seorang hamba dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, malaikat atid nak tulis dosa dia, maka dilarang oleh malaikat rakib, jangan tulis dulu. Jangan tulis. Sehingga dia buat dosa yang kedua. Malaikat ni nak tulis dosa, malaikat rakib kata tangguh dulu, jangan ditulis lagi. Nak buat dosa yang ketiga, tangguh dulu. Yang keempat, tangguh dulu. Yang kelima, tiba-tiba dia tidak bertaubat, baru tulis. Setelah 5 dosa dia buat, dan ketika 5 dosa dia buat dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padam terus. Itu rahmat. Yang kita sebut ni tajuk ni rahmat. Buat dosa sekali, buat dosa 2 kali, 3 kali, belum tulis lagi. Buat dosa 4 kali, 5 kali. Tunggu kod dia yang buat dosa ni sedang dan bertaubat kepada Allah. Bila bertaubat, Allah ampun dosa dia. Tapi amalan ni, ketika dia selepas buat pahala tadi, lepas buat amalan, terus tulis pahala. Tak ada pahala yang tangguh. Melainkan doa. Biasanya doa itu ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan, ada yang diganti dengan lain. Dalam bab doa tu dia lain sikit. Dalam bab pahala, buat baik dapat pahala. Bubuh dalam tabung tu dapat pahala. Tabung bergerak, kita masuk tabung, dapat pahala. Itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu cerita. Ada seorang yang masuk syurga tanpa melakukan amalan kebaikan. Hanya ketika ia akan mati,
berpesan kepada keluarganya, jika aku meninggal dunia, bakarlah mayatku dan tumbuklah tulang-tulangku sampai habis. Kemudian abunya taburkanlah separuh di darat dan separuh di laut. Maka ketika ia mati, dilaksanakan wasiatnya. Maka Allah menyuruh darat dan laut supaya mengumpulkan abunya. Kemudian ketika ditanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jawabnya, kerana aku takut kepada kamu, wahai Tuhanku. Maka Allah mengampunkan baginya kerana takutnya kepada Tuhan. Dia sepanjang hidup tak buat amalan. Amalan kebaikan tak buat, dosa dia banyak. Sampai saat ketika dia nazak, dia nak mati. Dia pesan kepada isteri dia, pesan kepada anak-anak dia. Dan jika aku mati nanti, bakarlah mayatku. Lepas bakar mayat tu, tumbuklah tulang-tulangku bagi hancur. Lepas tu, abu aku dengan tulang tadi, separuh ni lempar ke laut, separuh lagi lempar di hutan. Pesan kat waris dia. Bila dia meninggal dunia, maka keluarga dia pun melaksanakan wasiatnya. Dan dibakar mayat dia. Ditumbuk-tumbuk. Benda dengan abu-abu tadi, separuh dilepak dalam laut, separuh lagi dilepak dalam hutan. Maka mengikut ilmu Allah Ta'ala, ketika di hari kiamat, Allah memerintahkan balik tulang abu tadi, kumpul balik. Hak yang laut pun naik balik, hak yang darat pun kumpul balik, kemudian dibentuk dan menjadi rupa dan bentuk dia semula, dan dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala. Maka Allah tanya dia, ma hammalaka ala ma sana'ta? Pasal apa hang buat macam tu? Pasal apa yang hang suruh anak-anak hang bini hang bakar, hang bila hang mati besok, lepas tu suruh abu mayat lempak dalam laut, lempak darat? Pasal apa? Maka dia jawab, ma khafatuka ya Rabb, fa ghafarallahu bidzalika lahu. Aku buat begitu kerana aku takut pada kamu, wahai Tuhanku. Maka dengan takut yang sebenar itulah Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam syurga. Itu rahmat. Tak pernah buat amalan baik, buat dosa banyak, tetapi dia orang yang paling takut kepada, takut sungguh-sungguh sampai sanggup buat lagu tu. Sanggup suruh bakar mayat yang lempak di laut, lempak setengah, darat setengah. Allah kumpul, Allah boleh menghidupkan semula. Bila tanya kenapa kamu lakukan yang demikian, aku takut kepadamu, wahai Tuhanku. Maka Allah ampun dosa-dosa dia. Tapi tak ramai lah. Kalau kita nak pun boleh juga. Nak mati esok, abang kat anak-anak, kat bini. Abang mati esok, abang bakar mayat abang. Lepas bakar mayat ni, lempak laut setengah, lempak darat setengah. Berani buat? Mampu tak berani buat? Tak berani nak buat. Baik sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang terakhir, satu hadis. Seorang sahabat Nabi SAW berkata, Nabi SAW datang kepada kami. Daripada Atta, seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami sedangkan kami tertawa. Kata Atta radhiyallahu anhu, waktu kami tengah sembang-sembang dengan beberapa orang kawan-kawan, tiba-tiba Nabi SAW tengok kami sembang. Masa Nabi tengok kami sembang tu, kami tengah gelak ketawa. Nabi datang terpa, digan lari. Pasal Nabi tak suka umatnya yang bergelak ketawa. Sampai kepada sahabat ni, kata Atta radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, atadhakuna wan naru min waraikum, wallahi la arakum tadhakun. Apakah kamu ketawa sedangkan api neraka menanti di belakang kamu? Nabi mai dah kena marah. Hampa boleh duk gelak lagi tu, tak sejakkan api neraka duk tunggu hampa. Seolah-olah macam tu lah. Nabi tak suka.
Summa adbar, kemudian Nabi marah tu, kemudian Nabi pun berlalu. Tengah berlalu tu Nabi jalan pipi. Tiba Nabi sahabat kata, kami nampak Nabi patah balik. Nabi mai marah, kami tak bagi kami gelak ketawa. Lepas Nabi marah, Nabi pun beredak. Tak berapa lama kemudian, faka'anna ala ru'sina raqam. Ketika Nabi marah tadi, kami ni paku. Macam ada burung atas kepala kami. Tak bergerak. Pasal Nabi mai tu marah. Marah tu, Nabi pergi tu, kami terpaku. Tak kata apa. Siapa pun tak cakap. Sebab kena marah dengan Rasulullah, kerana bergelak ketawa. Summa raja'a ilaina khafara. Nabi pun patah balik mai kepada kami dengan segera. Wa qala, sabda Nabi, ja'a Jibrilu alaihi salam wa qala innallaha yaqulu lima tu'annisu bi ibadi min rahmati. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Dan habis patah balik, Nabi bersabda, Jibril telah datang kepadaku. Waktu aku marah hampa, aku tinggalkan apa tadi, malaikat Jibril turun datang kepadaku. Dan malaikat Jibril berkata kepadaku, Allah berfirman, mengapa engkau mematahkan hati hambaku? Beritakan kepada hambaku bahawa aku maha pengampun dan maha penyayang, dan siksaku siksa yang sangat pedih. Habaq lagu tu. Allah Ta'ala menegur. Kerana mereka sebut, boleh tegur kawan-kawan kamu tu. Walaupun kamu tak suka umat kamu bergelak ketawa, tak suka sahabat-sahabatmu bergelak ketawa, tapi tegur dengan cara yang lebih baik. Cara teguran tu biar jangan patahkan rahmat. Jadi bila dah marah seolah lepas ni tak, bila sembang tak gelak dah halangan. Sebab Nabi larang. Nabi tak bagi gelak. Nabi marah. Maknanya kalau lah malaikat Jibril tak turun bagi tahu Nabi, sahabat akan kata apa? Dia akan rasa rupanya Nabi tak suka kita gelak ketawa, lepas ni jangan bergelak dah. Sembang biasa. Maka Jibril turun bawa firman Allah, mengapa engkau mematahkan hati hambaku? Bagitahu kepada hambaku bahawa aku maha pengampun dan maha penyayang. Mungkin balik sagi dia akan sedap berinsaf, ya Allah, aku banyak bergelak ketawa hari ini, ampunkan dosa aku ya Allah, aku lalai ya Allah. Kita kadang-kadang tuan, kalau kita happy tu, kita terlupa. Bila kita happy, kita terlupa. Apa-apa tu dah. Takut lupa tu, lupa Allah, seronok dengan dunia. Kadang-kadang benda tu tak berdosa pun, tapi terasa sangat-sangat. Aku hamba Allah. Dan sebagai hamba ni, aku kena berpatutan dalam nak melawak dan nak buat. Kena berpatutan. Tak boleh ikut tak boleh ikut nafsu. Takut bila kita seronok, terlampau seronok, kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Bila nafsu ambil alih, habis. Sahabat ni orang beriman. Yang kita bimbang dalam hidup kita ni tuan-tuan, apabila nafsu ambil alih hati kita, rosak kita. Waktu orang yang gelak ketawa tu boleh, bukan tak boleh. Tapi bila dia melampaui batas, bimbang, nafsu ambil alih. Bila nafsu ambil alih hati kita, dia akan mengajak kepada kejahatan. Dia suruh seronok balik. Hang gelak, dia suruh kita lompat. Mula kita senyum, dia suruh kita gelak. Lepas kita gelak, dia suruh kita lompat. Melampaui batas. Boleh al-bastu wal-qabdu. Nak seronok pun boleh. Takut pun jangan takutnya terlampau takut pun tak boleh. Terlampau takut sampai tak mau buat apa dah. Takut dekat Allah, terlampau takut sampai tak mau apa pun tak mau dah. Nak semayangnya pun tak boleh. Bukan tak elok-elok, tapi takut sampai tak bergerak ke mana-mana. Seronok boleh, bukan tak boleh seronok, tapi jangan terlampau seronok. Dia membahayakan kita. Beriman dengan nafsu duk berperang, duk berebut. Biarlah apa jadi pun pada kita, iman masih menguasai diri kita. Jangan biarkan nafsu yang menguasai kita, yang akan membinasakan kita. Maka bila Nabi sebut begitu, sahabat rasa seronok balik. Seronok balik lah. Oh, bolehlah nak sembang, nak gelak, nak senyum.
Kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan dalam masa sama wa anna azabi huwa azabul alim, dan bahawasanya siksaku siksa yang sangat pedih. Kata Allah Ta'ala, bagi peringatan, bagi berita gembira dan peringatan, jangan ancaman. Kita nak macam anak kita, tuan-tuan, suruh dia semayang subuh, dia tak bangkit. Kita ketuk pintu, tuan. Man, subuh ni bangkit. Dia tu Deno lagi. Kali kedua, pak dia ketuk pintu. Tok. Man, ni subuh nak habis dah, bangkit. Baru duduk melihat, nak bangkit. Bangkit duduk kat selimut ni, tak bangkit, tak keluar lagi. Pak dia main kali ketiga, tendang pintu tu kan. Yang pekak lah, boom ke pintu. Bangkit semayang subuh. Anak pun mungkin nak bangkit, buka pintu, hang keluar sekali, hang mampus dengan aku. Tak keluar dah. Kita bagi ancaman. Kawan dah tak bangkit, malah bangkit. Pak dia suruh bangkit, gagah nak bangkit. Pak dia kata pula, hang keluar sekali, hang mampus dengan aku. Pasal apa hang mampus? Pasal hang tak semayang subuh. Tak keluar dah, kalau aku keluar, aku kena dengan pak aku. Tak keluar dah. Itu dia kena bagi satu yang pertengahan. Beri berita gembira dan juga beri berita peringatan. Dua-dua. Jangan berita ancaman. Kan? Ancaman Allah yang dia bagi. Kan? Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukup dekat dulu insya-Allah. Kita akan sambung lagi tentang rahmat Allah ni, banyak hadis dia. Banyak ayat Quran tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba ni. Tajuk apa yang dapat diharap daripada rahmat Allah, kita akan sambung pada kuliah akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya, semoga bermanfaat. Kuliah pada malam ini untuk saya dan kita semua. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi ardaqana wa nawwir bihi qulubana wa qumurana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.